Hai, mari saksikan hari ini adalah kaedah baru saya membuat penggambaran untuk menghasilkan video-video yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kawasan yang saya ambil adalah sekitar rumah saya dan insya-Allah tonton hingga ke akhir. Insya-Allah saya akan kongsikan bersama tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adalah video percubaan membuat penggambaran cara lebih baik insya-Allah menggunakan telefon sahaja. Tidak ada equipment yang canggih seperti YouTuber-YouTuber hebat. Jadi abaikan kawasan ruang di dalam ruang tamu saya ni agak bersepah. Maklum keadaan anak yang tengah membesar. Jadi saja untuk buat percubaan. Jadi ini saya ambil sedikit gambaran di luar, yang mana ini adalah pasir untuk tempat mainan anak saya. Ini di kawasan rumah saya sediakan kawasan playground, tempat permainan untuk anak bermain. Kalau lihat di belakang tu yang paling tinggi itu adalah tuan punya pemilik rumah yang saya sewa ini. Duduk di belakang, rumah dia besar. Saya pun tak pernah masuk rumah dia. Tapi alhamdulillah rumah yang saya sewa ni pun rasanya cukup besar berbanding daripada rumah yang saya duduk sebelum ni. Dan ini perpindahan kami ke sini, perpindahan yang kelima. Untuk makluman, rumah saya ni terletak di Al-Awali, Makkah Al-Mukarramah. Ini pintu luar. Saya parking kereta di luar. Dan saya ambil sedikit penggambaran di luar. Kita lihat di sebelah sana. Rumah besar-besar di kawasan ni. Kalau sebelum ni Ustaz Syahrudin pernah datang ke Awali tengok perkongsian di kawasan, sebenarnya kawasan-kawasan elit, rumah-rumah besar. Kurang nampak bangunan-bangunan apartmen. Yang ujung jari saya tu adalah Jabathur. Jabathur. Okey, ini sedikit penggambaran. Saya ambil pintu rumah saya daripada luar rumah. Ada dua pintu kan, yang tu sebelah tu adalah pejabat pemilik rumah saya. Beliau ada syarikat construction dan juga syarikat menyewa teksi. Yang depan tadi kalau nampak ada sebiji apa tadi, teksi itu dia punya. Okey, ni masuk je pintu rumah saya, nampak kawasan mainan, masih di ruang luar. Biasa saya akan lepak di sinilah, privacy, agak privacy juga sebab tak nampak kat siapa-siapa. Ada pengadang kat atas tu yang tinggi. Okey, kita bawa semula ke dalam ruang rumah yang bersepah tadi. Tak apa, ini cuma sekadar perkongsian untuk saya membuat penggambaran. Dan insya-Allah teruskan hingga akhir. Saya berkongsi sedikit cerita untuk buat live. Cerita sikit tentang pengalaman-pengalaman umrah yang terbaru saya pada 6 hari bulan Mac yang lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya slot kali ini sebenarnya adalah percubaan untuk saya membuat penggambaran secara tidak formal bagi mempelajari satu benda baru dalam mana membuat video YouTube. Bukan nak jadi YouTube terkenal pun seperti Bancik Live, Bung Hasibuan, Alman Mulyana, Ustaz Syahrudin, Makkah Kenangan Terindah. Cuma sekadar mencuba dan untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat
saudara-saudara yang berada di tanah air, menceritakan sedikit pengalaman, untuk menyimpan kenangan selama berada di Mekah. Itu tujuan, di antara tujuan-tujuan utama saya membuat channel YouTube. Jadi insya-Allah saya cuba belajar daripada semasa ke semasa. Maklumlah, kita ni di antara yang berumur hampir dah penghujung 40-an, dekat 50 lah. Jadi suatu benda baru, bukan bidang kita untuk kita belajar. Jadi kita kena buat try and error, berkongsi bersama kawan-kawan. Alhamdulillah, saya ditemukan dengan anak-anak muda yang bersungguh-sungguh untuk membuat YouTube. Sepanjang keberadaan di dua tanah suci, lebih mudah sebut haramain, dua tanah haram, iaitu Makkah dan Madinah. Dan kebanyakan video-video yang saya kongsi adalah sekitar Makkah. Dan sesekali bila keluar ke tempat lain, insya-Allah saya cuba untuk merakamkan detik-detik indah yang mungkin jadi kenangan semasa hidup di perantauan. Jadi tidak lain tidak bukan, di antaranya untuk berkongsi suasana semasa keberadaan di sini, terutama di dalam keadaan bermulanya pandemik COVID-19 hinggalah sekarang, dah kira lebih kurang setahun. Jadi suasana yang kita alami sebelum ini terlalu banyak perbezaan, yang mana melalui SOP untuk melakukan umrah, dan ramai yang bertanya tentang badal haji macam mana. Jadi saya jawab senang. Saya kata badal haji tunggu Kementerian Haji Arab Saudi membuat pengumuman, lebih kurang sekitar selepas raya, lebih kurang macam tu biasanya, seperti tahun lepas. Sebab kita tak tahu apa perubahan-perubahan yang berlaku ketika ini akan datang. Jadi kita tak berani nak ambil. Kalau orang tanya buat upah haji, saya surrender dulu, saya minta maaf banyak-banyak. Ramai yang bertanya sebenarnya, mesej secara peribadi, WhatsApp dan sebagainya. Jadi bab badal haji abaikan dulu. Kalau badal umrah, insya-Allah kita cuba sedaya upaya, yang mana saya habis saja slot umrah macam yang terbaru, saya rasa terharu, kerana Allah susun tu cukup baik bagi saya, yang mana saya buat tempahan permit tu pada tarikh lahir saya. Rasa sebab sebab saya tak jangkakan saya dapat melihat dengan mata kepala saya sendiri secara realitinya, yang mana pintu Kaabah dibuka. Itu sebab bila saya nak bercerita tu saya jadi sebab, dan saya pun tak tahu macam mana untuk apa. Tapi saya cuba sedaya upaya untuk menyampaikan dengan kemampuan yang saya ada, dengan kapasiti yang saya ada. Sebab pernah suatu ketika bila tengok sahabat-sahabat pergi ke Masjidil Haram, dapat tengok pintu Kaabah terbuka, dan saya tidak jangka pada hari tersebut, 6 Mei bulan 3, kehadiran Perdana Menteri Malaysia kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang menunaikan umrah. Saya kira itu di antara umrah yang istimewa sepanjang COVID-19 ini,
yang kita dapat lihat banyak di media-media sosial, video-video YouTube dan sebagainya, yang mana sepanjang tempoh pandemik COVID-19, beliau adalah di antara orang terawal dapat mengucup Hajarul Aswad. Walaupun saya dah pernah kucup berkali-kali, tapi bila tengok gambar beliau kucup, bila tengok apa dapat kucup dalam keadaan sekarang, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, memang tenang, tidak berebut-rebut seperti sebelum ni. Pengalaman saya untuk mengucup Hajar Aswad ni memang tak pernah tenang seperti keadaan itu. Memang berebut-rebut. Bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dah tahu keadaan untuk mengucup Hajar Aswad tu, memang sukar, terpaksa merempuh orang-orang yang begitu besar, sedangkan kita ni tak berapa nak besar kan. Kalau cakap kecil kan, taklah kecil sangat kan, tapi tak berapa nak besar. Saya guna ayat macam tu. Jadi insya-Allah saya cuba sedaya upaya untuk berkongsi sepanjang berada di Haramain. Insya-Allah selepas tarikh 6 bulan tu saya habis je slot umrah yang tu, saya terus tengok application Inmarna. Kita guna application Inmarna untuk dapatkan permit umrah. Alhamdulillah, saya terus booking untuk 24 hari bulan. InsyaAllah 24 hari bulan 3 ini saya dapat lagi sekali slot. Itu di antaralah. Tapi cuma saya bagi tahu lebih awal yang mana di Masjidil Haram kita tak boleh untuk membuat rakaman sesuka hati, terutama masa ada VIP, sebab ada depan mata saya polis merampas telefon. Bila rampas telefon dia akan delete semua tu, jadi kita tak apa nak kongsi maklumat. Dan ada sahabat saya bagi tahu, kata kalau GoPro memang dirampas terus, kan. Jadi itulah, kadang-kadang video kita pun tak berapa nak cantik. Jadi saya cuba untuk apa, daripada semasa ke semasa memperbaiki mutu penghasilan video saya dalam YouTube. Jadi insya-Allah kalau siapa nak kongsikan apa, boleh sharekan sebanyak mungkin, bagi tahu maklumat. Sebab tak ramai sebenarnya YouTuber Malaysia ni. Yang ramai YouTuber Indonesia, yang paling terkenal Alman Mulyana, itu di antara yang terkenal. Bung Hasibuan, lagi satu yang baru ni saya lupa nama dia, Umi apa ke, saya tak apa ingat. Mungkin kalau tanya dengan sahabat saya tu, dia tahulah, sebab beliau pernah pergi bersama membuat penggambaran. InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu perkongsian saya. Kalau perlu untuk saya buat perkongsian yang membuat kenyataan sebegini, tentang cerita bagaimana hari 6 hari bulan tu, insya-Allah saya cuba nanti buat live yang macam ni, buat video yang macam ni. Saya cuba buat rakaman yang begini. Kalau sekiranya ada permintaan tu tinggi, insya-Allah saya cuba usahakan yang terbaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.